Gitu. Gini gitu ya. Buka kita boleh kat bawah tu, ambil semua handphone. Bawah tu Andu, bawah tu. Kau jangan pergi duduk kat bawah tu, menyagap kat bawah kereta. Kampus nanti man tutup sini lah. Sini. Takut tempias. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik, insya-Allah, dirahmati, diberkati Allah SWT. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah masih bagi peluang kat kita untuk terus beraksi sebagai hamba dia di muka bumi Allah ni. Allah masih lagi bagi kita nafas mahal ni tuan-tuan. Banyak orang tak faham. Peristiwa semalam kan, kapal terbang terhempas, pesawat terhempas, tapi kita kat pejabat masih 4 orang, masih bercakap tentang hal orang. Hari ni Jumaat, Allahu Akbar. Kita masih bicara tentang orang. Ada juga manusia yang tak belajar, yang bercakap tentang orang-orang yang meninggal. Kita siapa nak menilai siapa orang yang meninggal ni? Kita baik sangka dengan ujian Allah, kita husnuzan dengan takdir Allah. Allahu Akbar. Jangan kita mengambil, Amik kau punya mana kau nak? Jangan ambil kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita anggap kita mulia. Kan kematian orang, kita nampak kematian kita besok macam mana. Hari ini kita dengar orang meninggal, besok orang lain pula mendengar kita meninggal. Hari ini kita baca tentang kisah orang, esok-esok orang baca pula kisah kita. Jadi baik sangka dengan Allah. Setiap apa yang Allah beri dalam kehidupan ini akan tersembunyi perkara-perkara yang baik. Satu kena baik sangka dengan Allah. Orang yang baik, dia pandang buruk pun baik. Orang yang buruk, dia pandang baik jadi buruk. Faham ke faham? Hari ni macam ni. Musim politik, ada orang nak bercakap pasal politik. Iman kita kat mana? Nampak tak? Orang meninggal, tak kira lah siapa pun orang tu. Kan kita belajarlah untuk menghormati sesuatu yang berlaku ni, terutama keluarga orang meninggal. Dah bicara tentang politik, dah bicara pasal pilihan raya. Allah, hidup kita ni pilihan raya je. Siapa pun yang menang, kalau dia orang Islam, dia ada tanggungjawab untuk bantu ummah. InsyaAllah. Tugas kita ni tuan-tuan, kan, bermula semalam petang, sehinggalah tengah malam, pagi ni bersambung. Macam-macam orang cakap. Kan? Yang ni macam ni, kan. Macam kita ni Tuhan pula. Macam kita ni alim pula. Macam kita ni warak pula. Macam kita tahu pula siapa syurga, siapa neraka. Bila pula Allah bagi kita akses untuk menentukan siapa syurga, siapa neraka? Allahu Akbar. Kita jangan tuan-tuan, mungkin di dalam kapal terbang tu bila tahu kapal terbang tak dapat terkawal, kapal terbang tak boleh dikawal, dia telah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mungkin telah pun berzikir, dia telah pun bersedia untuk menerima kemungkinan buruk. Kita besok macam mana? Yang 2 insan yang Allah beri pengakhiran di atas jalan raya tu, yang seorang naik kereta, seorang naik motor. Apakah perbuatan terakhir dia? Kita tahu kan mungkin baik. Pada kita nampak ngeri. Nabi Allah Ibrahim dibakar. Allah tarik kesakitan, api pun tak rasa sakit. Sebab sifat api yang membakar tidak, Allah tarik sifat itu. Kita pandang pada sudut manusia, teruklah mati macam ni. Jangan. Kita baik sangka dengan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup pun ataupun yang telah meninggal dunia. Jangan kita nak tunjuk bahawa kita lebih alim, kita nilai orang. Jadi sahabat-sahabat, di hari Jumaat yang mulia ni, mari kita betulkan iman kita. Bila Allah turunkan satu musibah, di sebalik itu ada hikmah. Di sebalik itu ada kabar yang Allah nak sampai pada kita. Mati semakin dekat dengan kita. Bila Allah ambil nyawa seseorang, bermakna nyawa kita juga akan diambil. Bila kita melihat kematian orang, bermakna kita sedang menanti kematian kita pula. Takkan nak duduk je. Takkan nak borak je. Takkan nak simbang je. Maka kita tingkatkan ibadah kita. Kita baiki amalan kita. Semalam dah terhempas. Pagi tadi sempat bangun tak tahajud?
Pagi tadi sempat tak pegang Quran. Pagi tadi sempat tak zikir. Hari ni hari Jumaat, hari special yang Allah datangkan setiap minggu. Yang nanti satu hari nanti tidak akan ada hari Jumaat. Kan macam saya kata selalu. Dan arwah-arwah ni yang telah meninggal semalam, hari Jumaat minggu lepas mereka ada sihat wa'afiat. Alhamdulillah. Tapi minggu ni, hari Jumaat mereka dah tak ada. Subhanallah. Nampak tak? Jadi bersyukurlah kita dapat masih ada Jumaat lagi. Nak buat apa? Ni hari special. Nabi minta apa? Nabi tak minta duit kita. Nabi tak minta kita balas segala jasa Nabi. Tak terbalas, tuan-tuan. Nabi tak pernah mungkit apa yang Nabi bagi pada kita. Nabi tak pernah mengungkit apa yang Nabi telah doakan kita. Nabi tidak pernah mengungkit apa yang telah Nabi korbankan untuk ummah dia, iaitu kita. Tapi yang Nabi minta hanya satu, tuan-tuan. Selawat. Selawat. Selawat itu pun susah. Kita ada masa bercakap hal orang. Kita ada masa nak pertikaikan orang. Kita ada masa nak kutuk orang. Kita ada masa nak lanyak orang. Kita ada masa untuk mengumpat orang. Kita ada masa untuk benda lara. Tapi tak ada masa untuk akhirat kita. Tak ada masa untuk perjalanan selepas ni. Satu kerugian. Jadi tolong jadi orang berani. 2B kena ada. Berani dan bijaksana. Berani menolak maksiat. Bijaksana menguruskan kemaksiatan yang berlaku di sekitar hidup kita. Kat pejabat banyak orang cerita hal orang. Di pejabat banyak orang cerita benda-benda lara. Di organisasi kita banyak orang tinggalkan amalan. Jadi kita kena bijaksana menguruskan kemaksiatan di sekitar hidup kita. Dan kita kena berani menolak kemaksiatan tersebut. Nampak tak? Nak sangat jaga hati orang sampai pinjamkan telinga bercakap hal orang. Tak bijak lah tu. Nampak tak? Tak berani nak tolak fitnah, kata-kata umpat. Jadi kita nanti akan mengempat di akhirat besok. Allahu Akbar. Salam Jumaat untuk anda semua. Pak Rizal doakan anda terbaik di sisi Allah SWT. Tergolong dan golongan orang-orang yang Allah muliakan. Tergolong dan golongan orang-orang yang Allah beri kefahaman dengan apa yang berlaku dalam hidup ini. Allahumma faqihu fid din. Allah beri anda faham tentang agama ini. Mudah-mudahan kita semua Allah beri faham tentang kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diberi faham tentang perjalanan Allah. Tentang atur cara yang Allah uruskan. Tentang urus selia yang Allah takdirkan. Allahu Akbar. Baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pandang sesuatu itu dengan pandangan yang baik. Pandang sesuatu yang berlaku itu dengan pandangan dan sebagai seorang fakir yang tak ada hak langsung dan mempertikaikan takdir Allah. Tak ada hak langsung untuk mencacatkan takdir Allah SWT. Tak ada hak langsung kita kan untuk menganalisis daripada sudut buruk. Pada anak muka dia macam ni. Apatah lagi kita ada pertelingkahan dalam kepatian. Kan? Kita pun ambil kesempatan. Saya baca ni semua. Baca. Tidak ada kena-mengena dengan parti. Faham tak? Ini urusan Allah. Kan? Ini urusan Allah. Mungkin dia lebih mulia daripada kita yang sedang bercakap. Besok kita beratur panjang nak minta maaf kat dia. Kan? Akhirnya kantong kita kosong, kantong para arwah penuh. Ni buat apa pergi sana, ni tak apa pun tak buat dosa. Oh, kita menganalisis dengan minda kita, kita buat tanggapan kita sendiri, hidup dengan persepsi. Habis lingkup, tuan-tuan. Sesuatu yang Nabi tak pernah ajar, kita buat. Jadi kita ni termasuk golongan orang-orang, kalau anda buat, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kurang ajar dengan Allah SWT. Kita berperang dengan sunnah Nabi. Kita berperang dengan janji Allah SWT. Dan kita semua sama saudara yang meninggal sebut Islam. Kita bersaudara semua ni. Maka kita belajar sesuatu. Antara yang pertama kita kena belajar, mati itu pasti. Mati itu pasti. Sebelah aja lapangan terbang. Sebelah aja, tuan-tuan. Kan? Tapi Allah tarik dia untuk mati di tempat yang Allah telah janjikan. Nampak tak? Dan pemandu kapal terbang tu bukan baru semalam dia pegang kapal terbang. Pemandu kapal terbang tu bukan tak ada pengalaman. Mahir. Ini jet peribadi, tuan-tuan. Kapal terbang peribadi. Orang yang hebat. Sebab adik saya seorang pilot. Bukan murah nak dapatkan lesen. Lesen kapal terbang bukan murah. Ratus ribu Sebab adik saya seorang pilot. Lesen swasta. Nak pegang kapal terbang, dia bukan murah. Maknanya orang ni mahir, cekap. Tetapi kemahiran kecekapan itu tidak akan melewatkan sesaat pun kematian kita. Walaupun kita mahir, walaupun kita cekap, kalau Allah kata berlaku, kun fayakun, mesti berlaku. Kita belajar mati itu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti mati. Dan mati itu tidak akan lambat walaupun sesaat. Tak akan dicepatkan walaupun sesaat. Faham ke faham? Siapa kita nak nilai mati orang? Besok kita mati tak tahu macam mana. Ada orang mati kena bunuh. Ada orang mati lemas. Kita ni akan naik kapal terbang ni, tuan-tuan. Jangan banyak cakap.
Nak pergi umrah mana boleh jalan kaki? Sebagai besar, majoriti lah, kecuali kita memang nak ikut sunnah, ikut orang yang jalan. Saya ada pakcik kan, pakcik saya, dia menunaikan fardu wajib di jalan kaki. Kan? Masih hidup lagi pakcik saya ni. Dia jalan kaki. Orang tabligh, dia ikut, dia jalan, naik kapal, pergi kan, lepas tu jalan kaki lagi, nak pergi haji. Dulu lama dah. Masih hidup tapi dah tak berapa sihat. Faham ke faham? Jadi kita jangan sembang banyak. Kita pun naikkan kapal terbang. Besok kalau berlaku pada kita semua kata ini banyak dosa ni. Nampak tak? Kita mendosakan orang selamba je. Jadi tolong tuan-tuan, tak ada kaitan dengan parti, tak ada kaitan dengan apa-apa, melainkan semua orang banyakkan ingat Allah. Kita semua kena kembali pada Allah. Hari ni Jumaat, henti kata-kata. Anda yang duduk dalam kantung live saya ni, minta jasa baik. Kita mungkin tak mampu nak buat semua orang diam. Tak mampu nak buat semua orang berhenti bicara. Tapi anda boleh buatkan untuk diri anda sendiri. Sebab mulut anda punya. Allah pinjamkan untuk anda. Kan? Jadi tak perlu minta kebenaran orang untuk diamkan mulut anda. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak semalam saya pergi satu kedai. Ada berada tu, tukang kedai tu cakap, ini macam ni. Pagi lah. Peristiwa tu berlaku. Ni cerita pasal parti lah, politik lah. Kan, pasal penutupan kes kat Selangor dan sebagainya, madrasah sekolah agama kan. Jadi saya ni Persatuan Tafiz Malaysia. Saya tunggulah jawapan pada sahabat-sahabat saya yang pegang negeri Selangor, dipanggil pintas. So dapat kabar kan, ini semua adalah berita-berita yang tak benar. Kan, semua nak mengambil kesempatan. Ini perjuangan agama tak boleh gua-gua. Ada orang sedang berjuang sungguh-sungguh. Allahu Akbar, untuk menghalang ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan as-sunnah wal jamaah. Maka kita kena faham. Kalau tak faham tak apa, tapi jangan terima semua. Yang bercakap ni banyak orang nak ambil menangguk di air yang keruh. Saya tinggal di air keruh tu lah. Pun tak menangguk di air keruh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati Allah. Belajarlah untuk tunduk resam padi. Lagi berisi lagi ke bumi. Sebab kita akhirnya nanti berada dalam bumi. Allah Akbar, jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan belagak. Kadang-kadang kita menang. Dan bukan sebab kita hebat. Kadang-kadang kita menang. Dan adalah cara Allah untuk lemparkan kita ke lembah kedurjanaan. Ada ketika Allah kalahkan kita. Allah tak ada kita kalah. Hilang kerja. Tak ada pendapatan, tak ada duit. Jadi hina mata orang. Untuk Allah muliakan kita. Faham ke faham? Bagi orang yang sabar, bagi orang lidah. Ada ketika Allah turunkan musibah sangat dahsyat. Maka sekitar hidup kita, sekitar kenyapan kita, kediaman kita, jiran, tetangga, kawan, teman, sahabat, kawan-kawan pejabat, semua bercakap tentang hal buruk kita. Semua menilai kita daripada sudut yang buruk. Kadang-kadang musibah yang Allah turun kepada kita menjadikan kita lebih mulia daripada orang lain. Sebab kita reda dan sabar. Sebab kita kembali pada Allah, menangis puas-puas. Allahu Akbar. Baju orang lain basah sebab gendam dalam baldi. Baju kita basah sebab berendam dengan air mata penyesalan. Ya Allah, yang datang daripada hati, ikhlas dan sungguh-sungguh. Nampak tak tuan-tuan? Ya Allah. Dan ketika basah, dia kering ketika itu juga. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa mensyukuri nikmat dia. Yang sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dia. Yang sentiasa memandang kebaikan. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa kita nak menilai yang buruk sedangkan kita penuh dengan keburukan? Adakah yang buruk ini patut menilai yang buruk? Adakah yang busuk ini sepatutnya membusukkan orang lain? Adakah orang yang penuh dengan noda seperti kita ini nak menilai noda-noda orang? Adakah kita yang penuh dengan kerosakan ini dan nak memandang dan menilai kerosakan orang lain? Hari ini hari Jumaat, sahabat-sahabat, mari kita muhasabah diri. Mari kita betulkan diri. Mari kita perbaiki setiap perjalanan hidup kita. Allahu Akbar. Kalau kita jaga solat, maka mantapkan lagi solat kita. Jadikan solat kita adalah solat-solat orang-orang yang benar-benar kembali pada Allah ketika dalam solat. Marilah kita perbaiki solat kita agar kita benar-benar dapat kekhusyukan. Tak lama pun sekejap. Satu permulaan kepada satu perjalanan selepas ini. Allahu Akbar. Kita nak balik dah tuan-tuan. Kita akan diusung jenazah kita. Kita akan ditimbus tuan-tuan. Kita akan duduk seorang diri tuan-tuan. Sama ada kubur kita luas atau tidak. Sama ada kubur kita terang atau sebaliknya. Bergantung pada amalan kita. Bagaimana kita nak dapat kubur yang terang.
Sedangkan dalam perjalanan hidup kita, kita gelapkan hidup orang lain. Asyik orang je salah, asyik orang je kita fitnah, asyik orang je kita kutuk, asyik orang je kita hina, asyik orang je kita lanyak. Allahu Akbar. Kita je betul, kita je beriman, kita je soleh. Allahu Akbar. Subhanallah. Kamu nak perangi maksiat, tapi pada tu sama kamu hina orang, kamu kutuk orang, kamu fitnah orang, kamu tambah-tambah cerita. Dan takutlah pada azab Allah. Takutlah pada azab Allah. Dan subhanallah. Dan kita kena banyak dan lakukan tindakan yang positif. Tengok dengan siapa kita berkawan. Allahu Akbar. Agar kawan-kawan kita menjadi asbab kita dekat dengan Allah. Persahabatan yang Allah muliakan adalah persahabatan yang menjadi asbab kita ingat Allah. Kita kembali pada Allah. Kita ada masa untuk Allah. Kita ada masa untuk akhirat kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kalau kita pandang ke atas, kita nampak langit. Mana penghujung langit tu? Allahu Akbar. Kita nampak penghujung langit tu. Kita tak nampak, tapi penghujung langit tetap ada. Begitulah hidup kita. Kita pandang depan, kita tak nampak di mana penghujung perjalanan kita. Tapi penghujung tu tetap ada walaupun kau tak nampak. Faham ke faham? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila kau pandang tanah yang kau pijak, engkau nampak itu saja yang ada. Sedangkan di bawah tanah tu ada 7 lapisan bumi ini. Allahu Akbar. Cukup dalam bumi ini, bumi Allah. Jauh ke bawah sana. Tapi kamu tak nampak. Bukan makna tak ada. Dan perjalanan hidup kita, tuan-tuan, subhanallah, bukan terletak pada apa yang kamu nampak. Bukan terletak pada apa yang kamu pegang. Bukan terletak pada apa yang kamu rasa. Subhanallah, satu kembali pada Allah. Allah turunkan Al-Quran. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu pun cukup besar, tuan-tuan. Tak habis kita baca. Tak habis kita faham. Tak habis kita selungkari. Tak habis kita semak lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dah banyak cakap hal orang. Quran yang turun kat kita dah 50 tahun kita hidup ni. Dan 60 tahun kita hidup ni. 40 tahun kita hidup ni. Tak habis-habis baca. Dan tak habis-habis kita pun tak faham-faham. Tapi cuba nak cakap hal orang. Dan habiskan masa bercakap benda yang tak patut kita cakap. Habiskan masa berfikir benda yang tak patut kita fikir. Allahu Akbar. Kita sambil-sambil itu kita pergi soalan. Ada soalan? Daripada TikTok Juzek, Pak Aris, ada pula komen cakap kenapa PMX tak ada dalam tu. Jadi betul orang macam tu. Ingat saya belajar, saya orang bodoh. Saya belajar. Ni kata guru saya, seorang ulama. Kalau kamu benci PMX, Datuk Seri Anak Ibrahim, kamu kena jumpa dia besok kamu umpat. Dia pun ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Jangan lupa tu. Jangan benci orang. Sampai kita lupa Allah juga cipta dia. Apa dosa dia ke atas kita? Saya bukan pertahankan PMX. Saya adalah orang yang sayang pada Islam, sayang pada agama saya sayang pada bangsa saya. Tapi salah tetap salah. Subhanallah. Perdana Menteri kita Anak Ibrahim. Satu masa nanti orang lain. Kita kena hormatlah. Nak macam mana? Rakyat yang pilih. Kamu tak pilih tapi rakyat lain pilih. Subhanallah. Ini takdir Allah. Kita nak nafikan ke? Kalau bukan benda yang kita suka, kita anggap ini bukan takdirnya. Kalau benda kita suka, ni takdir kita. Allah tak ikut kau punya pegangai. Allah tak ikut apa pendapat kau. Allah tak tanya apa yang kau suka, tak suka. Nampak tak takdir Allah ni? Sebelum kau ada, Allah dah adakan takdir kau. Jadi jangan menghina orang. Sebab dalam Islam, Nabi tak pernah ajar. Satu ulama, dia tak boleh berpaut pada mana-mana kumpulan. Dia mesti kekal untuk dakwah pada setiap orang. Dia tak boleh nak pandang puak ni. Dia kena duduk di tengah-tengah untuk damaikan setiap mereka yang bersengketa. Itu baru ulama. Dia tidak menjadi milik siapa-siapa. Dia lah milik ummah. Dia milik umat Islam. Dia milik umat manusia. Dia kena dakwah pada setiap orang. Kalau kamu benci PMX, kamu benci tuan guru ni, tuan guru tu kamu benci, tak kisahlah. Ada orang benci PMX, ada orang benci tuan guru, ada orang benci Muhyiddin Yassin, ada orang benci Zaid Amidi. Semua tu umat Islam yang ada kalimah la ilaha illallah. Bila kamu ada perasaan tu, kamu terjemahkan dengan umpat kutuk caci, kamu kena jawab dengan Allah. Kena jawab. Tak boleh terlepas pun. Sebab dosa dengan manusia tak dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hatilah. Berhati-hati. Kita nak orang tu mati. Masa zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, apa yang orang tak cakap tentang dia? Apa yang orang tak cakap tentang dia? Dia pergi Mekah pun orang doa dia mati. Adakah Allah peduli dengan doa kau bila kau khianat, kau sakit hati orang? Nampak tak? Subhanallah. Ada awang pemimpin PAS. Bahawa banyak orang doa tentang dia. Faham tak? Jadi kita hidup ni kena matang sekarang. Kena ubah pemikiran kita. Kita ni semua umat Melayu Islam. Dan satu ketika dulu parti ni sayang dia. Hari ni kita benci dia. Ini manusia punya lakonan, manusia punya game. Allah pandang je kita ni.
Awak pandang kita ni. Pemimpin ni dia buat catur macam main catur. Dia buat percaturan negara ni ikut dia punya kaedah strategi. Kita jangan tengok bawah. Kita solat pun tak khusyuk. Kita zikir pun gongak. Kita Quran pun tak habis baca. Kita Quran pun tak faham-faham. Tiba-tiba kita hina orang. Buat apa tambah dosa? Dan saya bercakap ni, saya tak peduli orang suka tak suka. Saya bercakap benda benar. Ini pesan guru saya sampaikan. Nampak tak Saya sampaikan. Kata guru, kita jangan berpihak. Pergi Pelang Gaya, pergi Pangkal, mana yang kau nak. Betul tak? Di luar semua saudara kita. Kalau saya berjuang untuk dakwah, kalau saya berdakwah, saya tak peduli kau parti mana. Saya ajak orang ke arah kebaikan. Kan? Ada orang dari parti ni, ada orang parti ni. Pak Ris tolong saya, Pak Ris saya tak ada duit. Saya tak ada masa nak tanya di parti mana. Kan? Ada seorang follower saya berzina. Ada seorang follower saya adalah pelacur. Saya tak sempat nak tanya dia, dan takkan mahu tanya dia parti mana. Semuanya wajib untuk kita tolong. Semuanya wajib untuk kita tarbiyah. Semuanya wajib untuk kita bimbing. Seperti mana saya besok. Kalau saya ada masalah, sekarang saya susah, kan? Bantulah saya. Bantulah keluarga saya. Kan? Seperti mana kita saling sayang menyayangi. Untuk apa kita berpisah kerana parti? Apa untung kita? Kan? Ya, saya baca. Kan? Yang meninggal tu adalah YB daripada UMNO. Macam-macam orang cakap. Kan? Jangan, tuan-tuan. Besok, siapa-siapa boleh mati. Kan? Dalam keadaan seperti itu. Kan? Kita tak tahu takdir Allah. Habis kita sanggup tak? Kalau pemimpin yang kita sayang mati macam tu. Sanggup kita kata dia ahli neraka? Kita ubah pula. Oh, dia tak ada. Dia ni sebenarnya. Nampak? Untuk kita, semua mulia. Allah tak peduli apa pandangan kau. Kan? Takdir Allah tidak langsung berkait rapat dengan apa yang kau putuskan. Dalam mana-mana mesyuarat, dalam mana-mana pertemuan. Engkau parti mana, engkau jemaah mana, engkau mana, Allah bukan peduli. Allah nak tengok amalan kau. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nak tengok tu. Allah bukan nak pandang kau siapa. Kan? Engkau balik esok pun engkau pakai kain putih, bukan pakai kain parti. Boleh faham tak? Boleh faham tak Kalau berjuta-juta orang hantar kau, berjuta-juta orang hantar kau, beratus-ratus ribu orang hantar kau ke kubur, kau dalam kubur tetap seorang diri. Engkau kena jawab dengan apa yang kau buat. Tak ada seorang pun di atas kubur tu berani nak jawab untuk engkau. Faham tak Maka selamat tinggal lah. Terima kasih ni baru teh tarik. Teh alam. Kan? Tak ada orang akan tolong kau. Takkan ada orang nak bantu kau. Jadi jangan bawa lah benda-benda ngarut ni dalam kehidupan kita. Kita baik sangka setiap orang. Kita baik sangka. Allahu Akbar. Melainkan PMX tu dia buat maksiat. Dia langgar agama. Dia arahkan. Semoga pondok semua tutup. Setakat ni kita tak dengar lagi. Kita hormati pemimpin-pemimpin setiap parti. Kita hormatilah mereka. Jangan kita lagakan, jangan kita sailang. Semua ni umat Islam. Ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mereka juga, mana tahu kita cerita tentang semalam. Kita tak nampak hari ni kan. Kau cerita pasal semalam. Semalam dia mungkin buat maksiat, malam tadi dia berdoa pada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau dia bertaubat dengan Allah dan Allah angkat taubat dia, engkau nak tanggung ke dosa memfitnah orang? Sebesar mana pun dosa orang, kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Kita pula selamba-selamba je bercerita pasal semalam. Kita punya semalam pun tak terhabis nak cerita. Kita punya semalam pun tak settle lagi. Kita cerita semalam orang. Wallahualam. Next. Faham? Faham ke faham? InsyaAllah. Senyum. Kan? Sakit memang sakit. Kan? Daripada platform satu lagi. Daripada Zaleha Abidin Haji Abidin. Macam mana nak tegur orang tua yang tidak solat? Saya tak mampu. Rasa berdosa bila tak tegur. Tak tahu pengairan seseorang tu. Kita kena tegur. Tegur ni banyak cara. Nabi kata, tegurlah. Gunakan tangan. Kan? Dengan kuasa yang kita ada. Doa. Jangan kita ingat kita jumpa orang tu, kita tegur tu. Cara tu je. Islam ni Islam ni penuh hikmah. Kan? Kita kena jadi orang bijaksana. Nampak tak? Jadi, apa kita kena buat ialah kita doakan dia banyak. Banyak. And apa ISLAM ni? Orang Islam ni mesti ada S. S tu apa? Submission. Submit pada Allah. Submit pada Allah. Wahai Allah, tolong dia. Allah, tolong bapa mentua aku. Tolong ayah aku. Tolong mak aku. Tolong adik-beradik aku. Semua yang tak semayang, kita tolong. Orang tak semayang ni tuan-tuan, Allah tak pandang dia. Orang yang tinggalkan Allah, dia boleh tinggalkan Allah, dia boleh tinggalkan banyak benda lagi. Nampak tak? Orang yang tinggalkan Allah, maka Allah telah tinggalkan dia. Memain tu. Solat ni benda besar. Jadi kita merayu pada Allah. Bagi kita yang masih ada Allah, kita masih lagi terikat dengan ikrar kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni Allah masih pandang. Kita ni
masih Allah muliakan. Kita ni masih dapat ihsan Allah, kasih sayang Allah. Dialah Ya Rahman, dialah Ya Rahim. Nampak tak? Jadi kita minta, Ya Allah, dengan sifat pengasih Engkau, seperti mana Engkau telah selamatkan iman Sayyidina Umar Al-Khattab, seperti mana Engkau telah memimpin wasi Ya Allah ketika dia membunuh Sayyidina Hamzah, kan? Ketika Engkau menyelamatkan iman Indon, Ya Allah, wahai Allah, selamatkanlah iman bapa aku. Sebab dia tak semayang kan? Tolong selamatkan dia, Ya Allah. Berikan aku kebijaksanaan untuk pimpin dia, Ya Allah. Kan? Satu Nabi Musa minta Allah macam mana? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal ukhdatam lisani yafqahu qawli. Nampak tak? Nabi Musa minta pada Allah. Jadi kita ni apa? Nabi minta bantuan Allah, kita memain. Wahai Allah, kalau Kau tak bantu kami, wahai Allah, maka tidak akan ada lagi orang yang akan memegang Islam. Itu kata Rasulullah SAW ketika perang pertama dalam perang Badar. Nampak tak? Minta bantuan Allah, maka Allah turunkan tentera-tentera Allah. Allahu Akbar. Jangan putus berdoa. Sebab ada orang timbangan mizan yang diberatkan dengan doa dia. Wallahi, orang yang berdoa, Allah tidak akan ketepikan doa dia. Syaratnya apa? Kata Imam Nawawi, carilah makanan yang halal, maka doa kamu mustajab. Maka barulah kamu berdoa. Dan syarat, kalau ada bab tasawuf ni, maka doa kita bernilai bila kita memenuhi syarat-syarat ni. Antara syarat-syaratnya ialah kita jaga amal. Antara syarat-syaratnya, jaga makanan. Ini rasuah kau tembak. Pecah mana kau buat. Nampak tak? Hak orang kau ambil. Kemudian kau minta, Ya Allah selamatkan anak-anakku. Ya Allah selamatkan bini aku. Kau selamba minta pada Allah. Sedangkan Allah minta engkau ikut perintah ni, kau tak ikut. Kau nampak tak punya kurang ajar kita? Allah panggil kita. Allah kata apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Engkau besar ke? Engkau pembesar, bukan maha besar. Nampak tak? Engkau esko, bukan pembesar. Allah yang maha besar. Kau pergilah jumpa dia kat rumah dia. Nampak tak? Allah panggil kita tiap-tiap hari, 5 kali sehari semalam. Tapi kita tak pergi, kita sombong dan angkuh. Kemudian bila terdesak, kita kata, Ya Allah tolong aku. Nampak? Itu pun Allah pandang kita. Itu pun Allah masih lagi ambil tahu tentang kita. Tolonglah. Doa. Sahabat yang tanya soalan, doa jangan putus. Udu'ani yastajib lakum. Berdoalah, jangan putus, sungguh-sungguh dengan hati yang jujur, ikhlas, dalam-dalam sungguh-sungguh. Dan antara tempat paling mustajab doa sepertiga malam, di waktu kamu bertahajud, di waktu kamu berqiyamul lail. Waktu tu paling penting, doa. Jangan berhenti. Daripada TikTok, soalan tadi macam berhubungan soalan yang sebelum ni, daripada Tisha. Macam mana pula geng PH, BN yang sibuk nak pulangkan 3 negeri di bawah pimpinan PAS PN? Mereka juga berutuh. Kau pandang kata orang tak ada kuasa buat apa? Kenapa kau fikir tentang negara berdasarkan pada apa orang kata? Faham tak? Apa orang kata akan berlaku kepada negara-negara tu ke? Negeri-negeri tu ke? Faham tak? Yang kau fikir apa orang kata sebab kau ni terlalu banyak main TikTok. Engkau layan orang kutuk orang. Dia kutuk engkau, kau kutuk dia. Sampai bila? Aku tengok semua tak berakhir. Orang yang mengutuk orang tidak beriman pada Allah tau. Sebab dia mengata orang, memfitnah orang, mengada-ngadakan cerita. Kan? Iman ni bila kita satukan orang bertelingkah. Iman ni bila kita baik sangka setiap orang. Iman ni bila kita berkasih sayang. Kau ingat baik-baik hadis Nabi. Kan? Ulama pun faham, tuan guru faham, ustaz faham, raja faham, PM faham, CM faham, KTM faham, ATM faham, semua faham. Apa dia? Nabi tak mengaku umat kalau kau putuskan silaturahim. Kalau kau berbeza pendapat tak jadi masalah, itu biasa. Tetapi jangan sampai kita berbalah sehingga kan kita tidak mengaku sama Islam. Sehingga kita berperang sama Islam. Kan? Apa kau peduli apa orang kata? Nampak tak? Aku ada madrasah ni. Macam-macam orang cakap. Apakah rezeki aku bergantung pada apa orang cakap? Macam-macam orang kata. Ini cakap lebat, sembang lebih ni, buat live ni. Nak cari duit. Kemudian masuk dalam poket sendiri. Hidup senang lenang. Kan? Ada madrasah. Engkau rasa aku kena berhenti ke? Kan? Berjuang untuk madrasah. Dengan kata-kata orang. Engkau rasa di akhir zaman ni ada banyak orang baik ke? Atau banyak orang buruk? Jadi kalau kau tahu banyak orang buruk, kenapa kau kena jadi buruk? Faham ke? Kau tak boleh jadi yang baik ke? Sayyidina Umar kata, ketika kau gembala kambing, ke mana kau nak bawa kambing tu? Ke padang ragut atau ke tempat yang tak ada rumput? Engkau nak bawa ke tempat yang ada rumput kan? Maka itu takdir yang baik. Kalau kau pergi ke tempat yang tak ada rumput pun takdir kau juga. Maka tak boleh pilih ke takdir yang baik. Apa orang cakap tu biarkan lah. Adakah Kelantan akan kekal miskin? Apakah Kedah akan kekal miskin? Bila orang semua cakap macam tu? Kan?
Binalah perhubungan. Binalah kasih sayang. Kan? Yang pimpin ke atas pun umat Islam, insya-Allah. Kalau kita asyik bertelangkar, bergaduh, diserang dia, memang rugilah rakyat. Pemimpin gaji berapa? Kau tahu tak pemimpin gaji berapa? Kita yang bodoh-bodoh berperang-perang ni, pakai TikTok, berperang-perang, pakai live, pakai apa tu, apa? Yang ramai-ramai itu. Saya pakai sabut rupa, dia ada sabut rupa, dia ada sabut rupa. Semua ada perangai macam tu. Nampak tak? Allah Akbar. Berkasih sayang, bertolak ansur. Dan insya-Allah politik ini satu aspek. Kau tengok tak parlimen? Kau pernah pergi parlimen tak? Apa mereka buat selepas berdebat, makiamun kat dalam pentas tu? Mereka keluar, kau tahu tak dia buat apa? Dia duduk sama-sama berbual. Kau faham ke faham? Kita saja bodoh. Dan semua benda nak politik. Kat kedai kopi bergaduh-gaduh. Dah sampai tak bertegur siapa. Kan? Fikir yang matang. Kita jangan terikut-ikut. Kita ni ada kalimah yang sama. Tak boleh ke gunakan yang sama tu? Asyik nak gunakan yang tak sama buat apa? Allah Akbar. Bendera kita memang tak sama. Asal bendera Malaysia dengan bendera Indonesia sama. Bendera kita sama ke dengan bendera Uganda? Afrika Selatan? Brazil? Sama? Tak sama kan? Allah Akbar. Bendera tak sama bukan makna cuma bendera tak sama. Kita umat Islam lah. Bersaudara. Nampak tak apa kita menang? Dalam kubur tu berberamai tu. Tengah susahkan dia perangai dia ketika hidup. Asyik nak berperang dia. Dalam kubur kena perang. Allah Akbar. Baik sangka. Jangan hidup dengan apa orang kata. Kita doa yang baik untuk Malaysia. Nampak tak? Saudara kita di Kedah, saudara kita di Kelantan, saudara kita di Perlis, saudara kita di Terengganu. Itu semua saudara kita. Kita nak tengok negeri Islam maju. InsyaAllah. Dan kita kena kerja kuat lah. InsyaAllah. Boleh. Mesti boleh punya. Asal tak boleh pula. Kau ikut cakap orang tak ada kuasa buat apa. Yang mereka bercakap-cakap ni seorang pun tak masuk parlimen. Yang mereka bercakap ni nak sakit hati kita je. Kan Allah bagi menang bukan untuk kita pakai otak kalah. Faham tak? Allah bagi kau menang supaya kita bergerak secara orang menang. Allah dah bagi menang, apa lagi kau nak? Ya Allah, kau hidup lagi dengan kata orang. Hiduplah sebagai seorang pemenang. Sekarang hidup dengan apa Nabi kata. Bukan apa orang kata. Faham? Saya ulang lagi. Tak kisahlah orang PN ke, orang PH ke, orang BN ke, orang CM ke, orang DM ke, orang PM ke. Apa dikata peduli kan? Yang kita nak ikut apa Allah kata. Itu Quran. Firman Allah. Kita nak ikut apa Nabi kata. Itu sirah Nabi. Itu sunnah Nabi. Yang tu yang kita sandarkan. Kita nak hidup dengan apa kata ulama. Apa kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ghazali. Apa kata Imam Nawawi. Apa kata Imam Ahmad. Nampak tak? Ini yang kita nak belajar. Bagaimana kehidupan Bilal bin Rabah. Bagaimana perjuangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita pun tak kenal. Secara detail. Kita main tam je. Habiskan masa fikir apa orang kata. Bodoh-bodoh je. Banyak teori saya tengok. Kerana saya ikut juga, saya tengok je. Ada dua benda larah lah. Satu, cari hantu. Satu lagi, cari apa? Cari penyakit. Serang orang. Dalam parti. Setiap parti ada dia punya orang. Entam. Kadang-kadang anak muda saya tengok. Wah, yang seorang tu saya tengok. Bukan main galak, dia bantai orang. Kan? Dia sokong parti agama. Tapi dia bantai orang. Tak betul tu. Kan? Yang betul je lah. Kita sokong Islam. Kita bawa akhlak Islam. InsyaAllah. Pak Dis dia bantai kita, takkan kita diam. Boleh, kau nak balas-balas lah. Kau cek Nabi buat apa. Kau cek Nabi buat apa. Kalau ikut nafsu mana pernah puas. Dan nafsu mana pernah puas. Puas kat hati kau. Besok kau mati, kau tahulah jawapan apa sebenarnya. Nabi dah pesan tak nak ikutkan, degilkan. Nak puaskan hati. Buat dia lah apa yang kau suka. Besok kau mati, kau tengok apa jawapan dia. Kau jangan cari aku pula dalam mimpi aku. Okay, next. Daripada TikTok, Alia. Nak maaf orang fitnah kita mudah tapi nak lupakan susah sangat. Maknanya kamu tak reda. Simple je. Melupakan, memaafkan tu satu. Memaafkan tu tidak dikira sebagai memaafkan kamu kalau kamu tak boleh lupakan. Satu, kebelahan. Kena belajar. Kena bimbing hati. Sebab tu hati kena bimbing. Macam mana kau nak lupakan kalau kehidupan kau asyik fikir benda yang dah berlaku. Hidup kena move on. Kau cakap senang. Kau nak apa? Aku apa? Pokok. Aku manusia juga macam-macam kena. Dan santau sihir, kena maki, kena hamun, kena fitnah masuk, kena hantar ke lokap, kena panggil polis. Macam-macam kita dah pernah lalui, semua dah lalui dah. Jatuh bangun dalam dunia perniagaan, jatuh bangun sebagai pemilik madrasah, jatuh bangun sebagai seorang pendakwah, macam-macam dah lalui lah. Tak pernah share kat orang lah. Kan? Sakit memang sakit lah. Tapi kata guru saya, jalan ni kau pilih, kau kena sedia untuk sakit. Kalau kau tak nak sakit, pergilah jalan ronggeng. Kan? Pergi jalan karaoke. Hidup setiap malam karaoke, gembira, happy je. Tapi bersedia ke kau untuk sakit di akhirat? Nampak tak? Memaafkan tu pun bukan mudah. Faham tak? Jadi orang yang boleh memaafkan dan melupakan hanyalah orang yang ada Allah dalam hati dia. Orang yang ada zikir dalam hidup dia. Orang yang ada tahajud dalam perjalanan dia.
Nampak tak? Jadi semua tu kena bangunkan. Baru kamu lupakan. Kalau kamu tak ada pemadam, macam mana kamu nak padam? Kamu ada pemadam, baru kamu boleh padam. Kamu ada liquid paper, baru boleh liquid. Jadi liquid dan pemadam tu apa dia? Zikir dia, Quran dia, solat dia, puasa dia. Semua tu kena ada lah. Itulah ejen pemadam. Kamu nak lupakan jahat orang kat atas kamu. Kalau kamu tak zikir, macam mana lupakan? Kalau kamu tak jaga solat 5 waktu, solat pun lambat-lambat, solat pun hayal tak ke mana pergi, kan? Belum pergi Langkawi dah sampai dulu. Nak jalan ni bulan depan, dah sampai dulu. Dalam solat tu sampai. Faham tak? Macam mana kau nak lupakan salah orang kat kau? Sekarang tanya pada diri sendiri. Engkau ada salah tak kat orang? Engkau ada salah tak kat orang? Engkau ada salah tak kat orang? Kalau ada salah, engkau nak tak orang tak lupa, orang tak maafkan kau? Engkau nak tak orang tak lupakan dosa engkau kat orang? Kau tahu tak? Kalau ada seorang cukup. Seorang ni, engkau berdosa dengan orang ni dan dia tak nak lupakan dosa engkau pada dia, game over, bro. Sis, game over. Dan jalan sangat sulit. Sebab itu bergantung pada Allah, minta ihsan Allah, maafkan aku wahai Allah, berikan aku kuasa. Kita Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajar, ya Allah tolong aku untuk ingat engkau. Orang yang ingat Allah, dia pasti lupakan silap orang kat tadi. Dalam hati tak ada letak dendam kat orang. Kau tahu tak antara perkara yang Allah tak pandang dan tak muliakan seseorang? Kau tahu tak? Antara manusia, beberapa golongan yang Allah tak akan muliakan, Allah tak akan pandang, Allah tak akan mulia. Manusia yang hidup dengan dendam. Faham? Manusia yang hidup dengan dendam, Allah tak akan muliakan dia. Untuk apa engkau dimuliakan? Faham tak? Jangan terperangkap. Wallahu alam. Next. Terima kasih Isyah. Daripada platform satu lagi, Zaliha Abidin Haji Abidin. Apa pendapat Faris? Kita seharusnya mengislamkan politik, bukan mempolitikkan Islam. Dia macam ni, Ini soal panjang. Berkurun lama. Asis dan nyanyi. Berkurun lama. Aku tak boleh nyanyi. Nanti takut ribut Taufan. Nanti orang salahkan aku pula. Dengar. Semuanya boleh berubah melalui kita sendiri. Jangan pinjamkan telinga kita kepada bicara orang. Jangan pinjamkan mulut kita untuk topik yang boleh merosakkan iman kita. Settle. Setiap orang memainkan peranan. Tak nak bincang pasal politik. Bincang tentang perjalanan hidup kita sebagai Muslim. Jaga amal. Jaga akhlak. Jaga adab. InsyaAllah. Kalau seorang penceramah kutuk orang, tak ada orang tengok. Tak ada, dah settle lah. Masalah kita suka. Masalah rosaknya iman ni kerana kita. Kan Allah bagi dalam Quran, kan, ada sebahagiannya daripada kerosakan kita datang dari tangan kita sendiri. Nampak tak? Ini Allah bagi tahu dalam Quran. Kitalah punca dia. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Orang yang faham agama, mereka tak akan buat orang berbalah. Orang yang faham agama dikasih sayang satu sama lain. Orang yang faham agama dia faham. Nabi datang tak bawa perbalahan. Nabi datang tak bawa pergaduhan. Nabi datang bawa rahmatan lil alamin. Kasih sayang. Cinta mencintai. Rindu merindui. Kan kita umat Islam. Nampak tak? Jadi kita tak boleh buat. Kita tak akan mampu buat tuan-tuan. Nak buat semua orang kan, ikut apa kata Nabi. Tapi kita dakwah. Bila kita dakwah, ada orang akan hentam kita, ada orang bantai kita, ada orang belasah kita. Biarlah. Nampak tak? Dua, kita buat untuk diri kita sendiri. Jangan menjadi sebahagian daripada orang yang kau tak suka. Engkau tak suka orang kutuk orang, tapi kau kutuk orang. Kau faham tak? And tak kira lah. Selagi dia Islam, dia berada ke atas, maka kita mendoakan dia semoga dia mentakdir, dia jalankan tugas dengan cara yang baik. Faham ke faham? And Allahu Akbar. Allah bagi kita peluang yang besar, tapi kita persisihkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kita tak boleh padam takdir yang lepas. Tapi kita cuba dapatkan sesuatu yang terbaik sebagai takdir hidup kita di depan. Faham ke faham? Wallahu alam. Next. Daripada TikTok Mamaji. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Macam mana nak mendidik hati agar lebih insaf? Hati ni milik siapa? Milik kamu. Allah pinjamkan. Satu Nabi kata, Nabi ajar kita satu doa yang besar, ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dini. Nampak tak? Bila kamu minta bantuan Allah supaya hati kamu terikat dengan Allah, terikat dengan kasih sayang Allah, maka bantuan Allah pasti sampai. So macam mana kamu nak ikatkan hati kamu supaya sentiasa ada Allah? Dengan cara kita kena banyak zikir. Zikir adalah makanan hati.
Engkau bagi makanan kat perut, tapi kau lupa bagi makanan kat hati. Engkau pergi restoran, sekarang kan semua viral. Kedai tak sedap pun jadi viral. Aku pun tak faham. Kadang-kadang terikut sangat kat TikTok ni. Kan? Kedai viral. Kau pergi indah khabar daripada rupa. Kan? Sebab semua orang, dia jadikan, dia punya show tu, dia punya liputan tu macam viral. Kan? Ini ada satu lagi kedai viral. Di balik belakang pokok bacang. Kedai ni, dia PT meleleh. Meleleh otak kau. Kau tunggu meleleh tak sampai-sampai. Kau faham tak? Kan? Semua dah viral. Kau boleh bagi makan yang sedap kat perut kau. Tapi macam ni iman kau. Nampak tak hati kau nak makan apa? Maka zikir. Makanan hati lah zikir. Banyakkan zikir. Yang saya belajar, kuatkan zikir tu sikit. Allah. Kat rumah, kuatkan zikir. Bila dosa banyak ni saya belajar. Wallahualam. Anda belajar anda punya cara, anda ikut guru anda. Ni guru saya pesan. Kalau kita banyak dosa, kena keras sikit. Kotor tebal, kena keras. Kalau kau sental penuh sakit sayang, ala bawang, memang tak hilang lah. Tak hilang lah dia punya kotor tu. Dondang sayang. Faham tak? Kau sental kau kuat. Kan? Macam irama rock tu. Kau sental kau kuat. Faham tak? Kan? Kan? Hilang insyaAllah. Maksudnya zikir. Kuatkan sikit. Ya Allah. Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan? Kita zikir. Masuk. InsyaAllah, lama-lama kita jadi kuat. Kuat bukan kat sini. Ni pesan saya. Dengar pesan baik-baik. Dengar. Saya selalu kata, ini gangster. Kan? Acah lebih. Tubuh ni tak sampai. Ni dia. Tapi kekuatan ini, semua orang ada. Tapi kekuatan ini, tak banyak orang nak buat. Nampak tak? Dahsyat. Gila, kalau kena dia pun tumbang. Dia pernah tumbangkan orang, akhirnya dia pun tumbang. Nampak tak? Tapi ini mahal. Yang ini bukan tumbangkan orang. Yang ini bukan nak jatuhkan orang. Yang ini bukan nak kecundangkan orang. Yang ini bukan nak tewaskan orang. Yang ini bukan nak rata orang. Yang ini nak doakan orang. Nampak? 24 dan 12. Boleh jumpa saya di City Convention Center, di City Alam Selangor. 24 dan 12 tuan-tuan. Mari kita kumpul sama-sama 2,000 orang. Berbicara tentang kehidupan, bicara tentang motivasi diri, bicara tentang isu kekeluargaan. Untuk kita pimpin keluarga kita, untuk kita pimpin anak-anak kita, isteri suami kita, ahli keluarga kita untuk menjadi yang terbaik. Ingat, yang ini untuk tumbangkan orang. Tapi kasih sayang Allah. Allah hadirkan kasih sayang melalui Rasulullah SAW. Nabi ajar begini. Kan? Ini kasih sayang. Ya Allah. Ya Allah, rayu-rayu pada Allah. Wahai Allah, wahai Allah, berilah dia hidayah, bila kami semua hidayah, berikan kami petunjuk, berikan kami bimbingan. Wahai Allah, bagi mereka yang tak suka pada aku, bagi mereka yang membenci aku, bagi mereka yang berdendam pada aku, bagi mereka yang tak suka pandang aku, berilah mereka hidayah, ya Allah. Berilah mereka kasih sayang-Mu, wahai Allah. Berilah mereka petunjuk, wahai Allah. Beri mereka bimbingan, wahai Allah. Nampak tak? Nampak tak kasih sayang? Nampak tak? Nampak tak? Jadi jangan genggam. Faham? Lepaskan perasaan marahmu. Lepaskan dendammu. Lepaskan kebencianmu. Nampak tak? Satukan hati-hatimu. Maka doamu cukup mulia di sisi Allah. 24 dan 12. Sahabat saya di TikTok, anda dapatkan maklumat di bio. Kat situ ada website. Anda boleh juga sign up. Pun susah nak suruh orang ni. Payah. Nak suruh sign up pun payah. Nak suruh pergi program payah. Kan? Anak dah lari rumah. Masa tu kecoh-kecoh. Suami dah ada orang lain. Masa tu lah baru nak cari sana, cari sini. Kenapa nasib saya macam ni? Nasib kau macam mana? Masa kau ada peluang suami baik, isteri baik, kau tak ada usaha nak satukan hati. Kau ingat baik je. Iblis kau ingat nak biarkan kau baik. Tugas iblis sesatkan orang. Takkan kau tak ada otak nak fikir? Takkan kau tak faham? Engkau bahagia kan? Iblis tak suka kau bahagia. Kau faham ke faham? Kenapa aku buat program 24 dan 12 ni? Supaya kau semua faham. Kalau kau bahagia, carilah ilmu supaya kuatkan bahagia kau. Engkau kukuhkan bahagia kau. Engkau ingat bahagia itu mutlak. Engkau ingat kau bahagia akan kekal sampai bila? Iblis ni, dia minta pada Allah dan Allah kabulkan doa dia.
Faham tak? Untuk sesatkan manusia. Kalau iman kita tak kuat, kalau iman kita longgar, macam mana nak tahu iman kita longgar? Macam mana nak tahu kita tak kuat? Dah kau tengoklah kau solat. Macam mana kau solat? Khusyuk tak khusyuk? Nampak tak kan? Jadi kau dah faham, kau dah kenal diri kau dah. Maka kau lakukan sesuatu yang baik. Salah satunya pergilah program. Program keluarga. Duduk sama-sama 2,000 orang tu duduk. Kita bicara tentang keluarga. Kita doa sama-sama. InsyaAllah. Allah beri kita hidayah. Allah beri kita petunjuk. Allah beri kita bimbingan. InsyaAllah. Mana 2014 man? Nak ambil roda tu jalan ke dulu. Tak ada. Bagi Abang Siddiq. Tak ada Abang Siddiq yang uruskan sekejap. Abang Siddiq. Abang Siddiq. Biar dia bawa. Okey. Habib Al-Haddad. Terima kasih Habib. Atas ilmu anda sebentar tadi, mudah-mudahan berkatlah pertemuan kita. Dengan datangnya keluarga-keluarga Nabi SAW. Dengan hadirnya orang baik-baik, orang-orang alim insya-Allah. Mudah-mudahan Allah juga muliakan kita semua tuan-tuan. Apa yang ada kat hidup ni, kereta tinggal, rumah tinggal, bini cantik, punya dahsyat, kan? Tinggal. Kau ambil dua-dua. Bawa grup pertama. Ambil grup pertama, lepas tu baru masa kat depan. Sebab ni kan lambat kan? Sebab kita dah janji orang, kalau ada kita apa? Kan? Faham tak? Anak yang bandai, anak yang baik, kita tinggal. Nampak tak? Bisnes besar kita tinggal. Rumah besar kita tinggal. Ada yang tertinggal. Oh lama sis kau. Faham tak? Semua tinggal tuan-tuan. Ada yang tertinggal. Apa dia? Iman. Amal. Sedekah. Jariah. Perbuatan baik. InsyaAllah semula-mula Allah terima. Emma bagi hadiah. Terima kasih Emma. Daripada Emma Fatimah. Emma Fatimah. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sakaratul maut seorang itu boleh dilihat dari perbuatan dia sebelum ni baik atau tidak? Saya tak faham. Tapi setiap orang nak mati, dia akan jumpa lah sakaratul maut tu. Dan kalau kita belajar bab tasawuf, orang-orang yang belajar bab tasawuf ni, mereka akan kenal diri mereka. Mereka akan kenal diri mereka. Mereka tahu mereka ni label kat mana. Mereka tahu. Kan? Jadi ketakutan setiap masa ada. Sebab kita tahu kita ni buruk. Makin belajar, makin kita menangis. Sebab kita tahu kita buruk. Nak berada kat label paling, antara label tingkat makam syariat ni, ya Allah, hai. Makam makrifat ni bukan, ya Allah, jauh. Kita jauh. Kita makam syariat jauh. Jadi kita akan Nabi banyak orang menangis. Inilah untungnya orang kenal diri. Ya Allah, macam mana aku nak balik jumpa kau? Dalam solat pun aku lalai. Ya Allah, macam mana aku nak balik ni, ya Allah? Dalam solat aku tak jumpa kau. Ya Allah, macam mana aku nak balik ni, ya Allah? Ketika dalam solat, ya Allah, aku tak rasa kehadiran kau. Ya Allah, macam mana aku nak balik ni, ya Allah? Aku nak bawa bekal apa, ya Allah? Ketika sujud, aku tak rasa, ya Allah, aku sedang sujud pada kau. Takut ni, tuan-tuan. Allah Akbar, ya Allah. Kan? Aku sibuk dengan dunia, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Ketika aku sibuk tu, kau gentak nyawa aku. Allah Akbar, na'udzubillah min zalik. Aku takut, ya Allah. Maka tolong aku, ya Allah. Sibukkan aku dengan akhirat. Sibukkan aku dengan akhirat. Sibukkan aku dengan akhirat. Maka kita minta apa? Kita minta apa? Keberkatan masa. Maka dengan keberkatan masa, pasti ada masa untuk zikir. Pak Haris, saya tak ada masa untuk zikir. Doa. Mudah-mudahan Allah bagi kau keberkatan masa. Kau tak boleh asyik kau nak ulang perkataan sama. Ya Allah, aku tak ada masa. Kau tahu tak besok, bila kau jawab soalan tu, kau kena lenyak, kau kena lanyak, kau kena bakar, kau kena humban, kau kena, hai ya Allah, macam mana kau tak ada masa? Kan, kau tak ada masa. Kau pernah pegang handphone tak? Kau pernah tengok tak mesej dalam handphone kau? Kau pernah tengok TikTok tak? Kau pernah tengok ni. Kau ada masa, kau tak ada masa tengok Quran. Kau nak mampus, nak cakap macam tu dengan Allah. Kau ingat kau cakap dengan bapak kau, mak kau. Kau cakap dengan pemilik kau tu. Allah. Nampak tak? Jangan main-main. Ini bukan benda gurau. Allah minta keberkatan masa. Minta keberkatan masa. Faham tak? Faham? Allahumma inni as'aluka ilman. Rizkan buat. Allahumma inni as'aluka ilman. Kita minta ilmu yang berkat. Kita minta rezeki yang berkat, yang dirahmati Allah.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang Allah terima. Allahu Akbar. Subhanallah. Tak Maman, kau taik. Pada Maman, tak Nazrul taik. Taik. Lepas tu sambil kau taik, kita nyanyi lagu negaraku sikit. Okey, dah soalan. Daripada TikTok Tun Muhadir. Tun Muhadir. Assalamualaikum Pak Riz. Saya ada kawan seorang penagih dadah tapi solat tak tinggal. Macam mana tu? Yalah, bagus lah daripada engkau tak nagih dadah tapi solat tak buat. Bagus tu. Dia nagih dadah tapi dia solat. Kau kena faham. Solat. Menagih dadah. Mudah-mudahan dengan solat dadah dia tinggal. Dia jumpa jalan betul esok dia tinggal insya-Allah. Betul tu. Dia dah solat dah. Bagus alhamdulillah. Bukan bagus sebab dia nagih dadah. Dia bagus sebab dia solat. Sebab itu kata ulama, kita tanya pada ulama, Nabi pernah jawab soalan yang sama. Kan? Bila aku buat jahat, apa patut aku buat? Taubat. Kemudian besok aku buat jahat lagi. Taubat. Mudah-mudahan kau mati dalam keadaan taubat. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan dia solat. Bukan mati dalam keadaan dia dadah. Kau faham tak? Faham? Alah, tudung-tudung. Orang bakal tudung banyak tak buat maksiat. Tak payahlah. Kita janji kita tak akan tudung. Tapi kita buat baik. Ya, buat baik. Tapi tudung tu syariat. Tudung tu wajib. Kena pakai. Perlahan insya-Allah pakai. Perlahan. Faham tak? Jangan perlahan sampai tak gerak langsung. Faham tak? Kan? Jadi solat tu perkara yang paling utama. Tudung pun utama. Semua tu arahan Allah. Nampak tak? Tu beza kan? Beza. Saya tak pakai tudung. Tapi saya solat. Tak sama. Saya sadar tapi saya solat. Tak sama tu. Sebab kau tinggalkan satu syariat, kau buat satu syariat. Satu perkara. Dua-dua tu fardu. Dua-dua tu lah keutamaan. Dua-dua tu lah perkara wajib. Dua-dua tu perkara yang memang Allah telah fardukan. Allah telah tetapkan. Mesti buat. Kan? Wallahu a'lam. Next. Okey. Kan? Saya berhenti dalam masa 5 minit lagi. Okey, insya-Allah. Setia City Convention Center. Kau tahu tak tempat tu? Kat Setia Alam. Google. Kan? Pakcik aku tu lah tu. Kan? Kau Google kau dapat jawapan. Tapi kalau kau cari Quran, kau dapat 1001 jawapan. Kau faham tak? Orang lebih kenal Google daripada Quran. Sedih tau. Orang lebih kenal Google daripada Quran. Tak sedih ke? Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Daripada TikTok Juzek, isu tahfiz tu pun sebab banyak yang tak ikut keselamatan demi menjaga anak-anak tahfiz. Ya. Jangan politikkan lah. Saya pun sendiri pun macam tu. Saya dulu bermula dengan tak daftar. Kan? Tapi saya memandang, lepas saya daftar, saya memandang bila saya terlibat dengan Persatuan Tahfiz Kebangsaan, dalam persatuan kami ada amanah, ada PAS, ada PKR, ada UMNO, ada PN, ada BH. Simple je, tapi kita tak pernah bergaduh. Perjuangan agama mengatasi perjuangan kepatian. Kami dari Persatuan Tahfiz Malaysia, persatuan paling besar. Dalam persatuan kami ada pelbagai parti, tapi kami tak pernah bertelingkar, tak pernah bergaduh, tak pernah nak olok-olokkan, nak memain-mainkan orang punya pandangan. Tak, kami berjuang untuk Al-Quran, untuk agama. Maka perjuangan kami ni tidak ada kaitan dengan politik. Perjuangan kami ni kerana Allah SWT. Maka jangan isukan benda yang tidak benar. Faham tak Saya memanglah kalau Baguna tu nak gubuk, hanya kita minta PBT. Kita, perjuangan kita di peringkat negeri, kita fight gila-gila. Tapi kita tak cakap lah. Sebab mesti bertindak bijaksana. Bila berperang, jangan tunjuk kita perang. Diorang ada kuasa. Kita kena bijaksana. Faham tak? Bijaksana tu menyebabkan kita menang. Faham? Dan kota Konstantinopel akhirnya tewas bukan sebab kekuatan semata-mata. Sebab bijaksana. Sebab iman. Sebab amal. Sebab taat pada Allah. Semua ni kita kena buat ramuan baru kita menang insya-Allah. Faham tak? Kan? Jadi kita kena perkukuhkan institusi madrasah kita. Mana kita minta PBT ada sedikit kelonggaran, beri ruang dan juga beri nafas. Tak ada CF tak boleh buat. Memang bukan senang nak upah untuk ada pelan apa sebagainya kan. Memang tu bukan senang, tapi nyawa pun penting juga. Jauh lebih penting. Kan? Besok disalahkan dia. Tapi sedikit kelonggaran itu je kita minta. Kan? Di peringkat negeri Selangor, pintas di negeri Selangor, kan? Di bawah kendalian, di bawah pimpinan, kan? Sahabat saya PU Hafiz, mereka berjuang gila-gila.
Mereka naik turun, mesyuarat tak pernah putus, memperjuangkan madrasah. Kan? Jadi banyak politik daripada kebenaran. Banyak politik daripada fakta. Banyak otak. Jadi berhati-hatilah, tak nak semua benda jadi isu peperangan. Kita semua ni dalam perjuangan madrasah, kita tak kisah pun siapa pun orang tu, bapak dia siapa. Dia masuk, kita tolong dia untuk hafal Quran, kita tolong dia untuk kuasai kitab. Wallahu a'lam. Next. Okey, jangan lupa tahu di City Convention Center. Okey, dah. Saya undur diri. Saya nak siapkan diri untuk buat apa? Nak solat Jumaat. Sebab masjid saya kat depan ni pukul 12 dah apa? Pukul 1 dah penuh. Tak boleh masuk langsung. Bukan tak boleh masuk langsung, masuk dalam tu tak dapat. Semayang kat tempat luar-luar. Malu lah kita dengar luar kan. Allah Akbar. Ni pun risau kat ni kan penuh-penuh kan. Kan kita nak datang awal. Insya-Allah. Okey. And okey, insya-Allah saya serah kepada Al-Fadil Syafiq. Jangan lupa sign up. Jangan lupa daftarkan diri. Nak solat hajat tak? Sign up. Kan sign up tu ada tak nama-nama solat hajat? Di sign up macam nak tu nama-nama apa para arwah nak solat hajat ke apa? Akan ada. Dah settle. Terangkan sikit. Kan? Dia cukup takut dah. Ya. Kan? Orang nak tolong pun. Kita bukan alung, kita nak tolong. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Allah telah pilih kita, gerakkan hati kita untuk bersama dalam live pada hari ini. Pastinya hari ini banyak ilmu, saya difahamkan tadi banyak ilmu yang telah Pak Riz kongsikan daripada isu-isu semasa yang berlaku baru-baru ni kan. Mudah-mudahan kan kita dapat banyak dengan ilmu yang kita peroleh ini dapat sama-sama kita sebarkan juga, bukan sekadar untuk diri kita tapi untuk keluarga kita, untuk kenalan-kenalan kita. Sebab apa? Sebab semua umat Islam itu adalah bersaudara. Jangan kita lupa benda besar tu. Nabi datang, Nabi bawa silaturahim kan. Jadi insya-Allah kita teruskan perjuangan Nabi. Mudah-mudahan kan kita dapat menggembirakan Nabi, membuat Nabi tersenyum nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Okey tuan-tuan, saya pun tidak berjadang untuk bercakap panjang, cuma saya nak ingin ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan, jangan lupa daftarkan diri anda dan keluarga anda ke mana? Ke seminar kekeluargaan bersama dengan pakar perunding ilmu kekeluargaan berpengalaman. Tak lain tak bukan iaitu Pak Riz yang bersama anda hampir setiap hari, tapi kali ini pada 24 bulan 12 kita kumpul ramai-ramai di City Convention Center, Setiap Alam Selangor. Kita duduk, kita dengar perkongsian Pak Riz secara berdepan dan mudah-mudahan banyak ilmu yang boleh kita perolehi, yang boleh kita terapkan dalam keluarga kita untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang Pak Riz maklumkan sebentar tadi, jangan lupa jika anda nak minta buat solat hajat, anda bolehlah pergi ke bio kami, dekat Pak Riz Motivasi ada, dekat staf Pak Riz ada, tekan. Kemudian dah pergi ke bio, tekan sign up dan letakkan anda punya hajat di situ. Bukan di ruangan komen di situ, di sign up. Kalau di ruangan komen ni biasanya lepas live akan hilang lah. Jadi kita susah nak trace nanti. Okay, jadi pergilah ke sign up InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Macam mana nak daftar? Ya, Puan Hazmazira kata. Okey, Puan Hazmazira boleh pergi ke bio TikTok Ustaz Pak Riz. Okey. Kemudian di situ ada nombor telefon, bolehlah berhubung dengan kami di situ insyaAllah di bio TikTok Staff Pak Riz. Pergi ke TikTok Staff Pak Riz dulu, Staff Pak Riz, kemudian di bio tu ada nombor telefon, bolehlah berhubung dengan kami. Mudah-mudahan kan kita dapatlah mendaftar ke seminar bersama dengan Pak Riz. Okey, dan juga jangan lupa juga kepada anda yang ingin menyumbang untuk madrasah Pak Riz, bolehlah berhubung dengan kami daripada tim Pak Riz kan. Anda mungkin nak beri sumbangan untuk membantu membiayai kos operasi dan seumpamanya untuk Pak Riz ataupun madrasah Pak Riz ni kekal ataupun dapat melahirkan lebih ramai lagi anak-anak tahfiz. Kita dapat bagi keselesaan pada anak-anak ini untuk menghafal Al-Quran dengan lebih selesa insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada anda juga yang ingin mendapatkan produk daripada madrasah Pak Riz iaitu Pak Riz Coffee, bolehlah berhubung dengan kami di TikTok Staff Pak Riz, di bio ada nombor telefon, boleh berhubung dengan kami insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan dan setiap pembelian anda sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi madrasah Pak Riz. Okey, terima kasih tuan-tuan. Jom sama-sama kita pakat daftar ramai-ramai ke seminar bersama dengan Pak Riz pada 24 Disember 2023 di City Convention Center Setiap Alam Selangor. Siapa lagi nak selamatkan keluarga kita kalau bukan kita? InsyaAllah selamat Jumaat. Kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.